Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan masuk bab baru, iaitu bab yang terakhir bagi 3 dan 5 yang bertajuk permodelan matematik. Okey, so kita akan tengok apakah objektif pelajaran pada hari ini. Okey, di akhir pembelajaran anda akan dapat menerangkan apakah itu permodelan matematik. Okey, so kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan permodelan matematik. Model matematik ialah suatu perwakilan bagi satu sistem atau senario yang digunakan untuk memperoleh kefahaman secara kualitatif dan atau kuantitatif bagi masalah dunia sebenar serta meramalkan pelakuan masa depan. Okey, kualitatif ni dia macam ni, kalau kuantitatif ni mengikut kuantiti. Kalau kualitatif ni dari segi macam perkataan ayat lah. Okey, dia bukan mengikut bilangan. Okey, komponen penting dalam permodelan matematik ada 6 komponen, iaitu mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Ketiga, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Keempat, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Kelima, memurnikan model matematik. Dan yang keenam, melaporkan dapatan. Okey, ini adalah 6 komponen yang awak kena tahulah untuk permodelan matematik. Okey, so ini adalah proses untuk permodelan matematik di mana bermula daripada masalah dunia sebenar. Okey, bila awak ada masalah, pertama awak akan kenal pasti dan mendefinisikan masalah itu. Kemudian awak akan membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Daripada situ awak akan mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Aplikasi itu maksudnya awak akan guna apa sahaja kaedah yang ada sepanjang awak belajar matematik. Okey, kemudian menentusahkan dan mentaksir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Kemudian memurnikan model matematik. Okey, daripada memurnikan ni, dia boleh jadi kalau kata dia rasa masih tak sesuai lagi, dia akan ulang balik daripada sini. Dia akan proses tu berulang. Tapi kalau dia rasa dia dah selesai, dapat selesaikan masalah itu, so dia akan terus pergi melaporkan dapatan. Okey, itu adalah proses permodelan matematik. Okey, so sekarang kita tengok contoh. Okey, apa yang dimaksudkan dengan masalah dunia sebenar? Okey, masalah dunia sebenar tu kita contoh, pasaraya yang terletak jauh dari rumah anda mungkin menjual sekampit beras 10 kg dengan harga yang lebih rendah daripada pasaraya yang berdekatan dengan rumah anda. Okey, ini yang terletak jauh tapi dengan yang berdekatan. Okey, tapi tetap jauh, dia lebih rendah harganya. Adakah berbaloi jika anda memandu ke pasaraya yang terletak lebih jauh dari rumah untuk membeli 2 kampit beras 10 kg yang lebih murah? Okey, ni biasalah masalah biasa yang selalu alami. Dia sanggup pergi jauh-jauh semata-mata sebab dia fikir kat tempat tu lebih mahal. Tapi adakah berbaloi untuk pergi ke tempat yang lebih jauh berbanding beli yang berdekatan dengan rumah hanya semata-mata kerana yang lebih jauh itu menjual dengan harga yang lebih rendah? So, ini adalah masalahnya. Jadi daripada masalah ini pergi kepada proses yang pertama, iaitu mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey, so dekat situ ada harga sekampit beras 10 kg dan kos petrol. Okey, sebab pertama kena tahu ni lah, dan juga kemudian kos petrol, sebab yang dekat dah berapa, jarak yang dekat dengan rumah berapa harga minyaknya yang diperlukan, dan kalau yang jauh tu berapa juga. Betul, kemudian tentukan kedudukan dua buah pasaraya yang jaraknya masing-masing dari rumah adalah berbeza. Okey, kena tahu jarak dia berapa untuk kedua-dua tu lah. Kemudian cari maklumat yang berkaitan dari internet. Misalnya harga sekampit beras 10 kg di dua pasaraya yang berkenaan, tu jarak setiap pasaraya dari rumah, harga petrol semasa, kadar penggunaan petrol kereta dan sebagainya. Okey, itu semua yang awak kena pastilah untuk bila nak selesai masalah tu awak kena tahu benda-benda ni. Untuk contoh khusus bagi masalah dunia sebenar yang berkaitan dengan ini. Okey. Kemudian langkah seterusnya adalah awak harus buat andaian, iaitu rumah pasaraya A, pasaraya B berada pada satu garis lurus. Okey, ini rumah. Okey, di sana dia buat garis lurus. Okey, ini pasaraya A yang harganya lebih mahal daripada pasaraya B tetapi jaraknya lebih dekat. Okey, kemudian yang B tu maksudnya dia lebih jauh tapi harganya lebih murah. Betul, untuk sampai ke setiap pasaraya adalah dengan memandu kereta. Itu dengan tujuan untuk membeli kampit beras, cap beras yang sama di pasaraya A dan pasaraya B.
Okey, kat sini dia ada bagi tips. Dia kata andaian yang dilakukan biasanya dimulakan dengan pemboleh ubah paling mudah. Setelah masalah diselesaikan, andaian lebih rumit boleh dipertimbangkan. Okey, setelah buat andaian, okey, ni maksudnya awak membayangkan macam mana keadaan awak nak pergi beli tu. Okey, lepas dah buat andaian, awak kena pasti pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah apa yang terlibat kat situ? So, yang pertama, katakan S itu untuk jarak di antara pasaraya A dengan pasaraya B. Okey, P1 harga sengkapit beras 10 kg di pasaraya A. P2 harga sengkapit beras 10 kg di pasaraya B. M kadar penggunaan petrol kereta dalam kilometer per liter. Okey, sebab tadi Mak mesti tahulah harga kadar penggunaan kereta tu, sebab kalau CC-nya besar dia akan jadi menyebabkan petrol lebih banyak digunakan lah. Okey. Itu awak tahu bila semakin jauh jaraknya semakin banyaklah minyak yang diguna pakai. N bilangan kapit beras 10 kg yang akan dibeli. H adalah harga petrol itu, okey, dalam ringgit Malaysia per liter. Dan S beza harga dalam RM yang dibayar bagi membeli 10 kg di pasaraya B berbanding dengan pasaraya A. Dan T beza kos petrol dalam RM yang dibayar bagi perjalanan ke pasaraya B berbanding dengan pasaraya A. Okey, boleh? Itu pemboleh ubah yang awak kena ada. Apa itu pemboleh ubah? Ada kat sini. Dia kata pemboleh ubah merupakan kuantiti yang tidak diketahui nilai. Okey, awak identify dia dulu. Okey. Kemudian baru awak aplikasikan apa jua yang awak belajar dalam matematik untuk selesaikan masalah. Tapi biasanya kalau yang macam kes macam ni, kita hanya gunakan untuk secara logik ni lah. Hanya kata dari segi tambah tolak darab bahagi saja. Okey, so kat sini dia kata harga sekapit beras. Kemudian kata awak cari dalam internet. Okey, so pasaraya A dia bagi harga RM25.95. Pasaraya B RM23. So, bilangan kapit beras 10 kg yang akan dibeli ialah 2. Kata masalah tu dia nak beli 2 kampit. So, harga yang perlu dibayar, jadi dia kira. Okey. A tu jadi RM51.90. B dia jadi RM47.98. Jadi, dengan membeli beras di pasaraya B, seorang itu dapat berjimat RM3.92. Okey. Katakan jarak di antara pasaraya A dengan pasaraya B ialah 6 km dan kadar penggunaan petrol sebuah kereta adalah lebih kurang 17.6 km per liter. Harga petrol semasa ialah RM2.08 per liter. So, petrol yang diperlukan bagi perjalanan 6 km adalah 6 km dibahagikan dengan 17.6 km per liter. So, dia 0.341 liter. So, kos petrol bagi perjalanan 12 km pergi balik okey, dua hala ialah, okey, ini yang awak dapat kira tadi berapa liter. Okey, darab dengan 2.08, darab dengan 2 sama dengan 1.42. Jadi wang yang dapat dijimatkan ialah RM3.92 tolak RM1.42 sama dengan RM2.50 apabila membeli 2 kampit beras 10 kg di pasaraya B. Okey, lepas tu kena tentu sahkan dan mentaksir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Okey, model matematik yang dapat dihasilkan adalah seperti berikut. Okey, ingat balik tadi S itu untuk apa? Okey, S tu tadi adalah beza harga dalam ni RM yang bagi beras yang dibeli. T untuk kos petrol. Okey, ini dia punya model dia. Okey, ni harga beras pasaraya pertama tolak dengan ni, yang kedua darab dengan berapa bilangan yang dibeli. Okey, yang ini kos untuk petrol. So, jika S lebih besar dari T, maka adalah lebih jimat untuk membeli beras di pasaraya B. Oleh itu, kita wajar memandu ke pasaraya B. Jika S lebih kecil atau sama dengan T, maka kita tidak seharusnya memandu ke pasaraya B untuk membeli beras. Maksudnya, kalau kata bila awak bandingkan nilai tu tadi, nilai beza penjimatan beli beras tu tadi, okey, kurang atau sama je dengan kos minyak untuk awak travel tu tadi. So, tak payah pergi ke pasaraya B. Cukup pergi ke pasaraya yang terdekat walaupun dia mahal, sebab rugi pada awak punya kos minyak. Okey, so ini adalah contoh penggunaan pemodelan. Okey, so jadi kat sini oleh sebab
S lebih besar daripada T, iaitu nilai penjimatan daripada beli beras pada pasaran B lebih besar daripada kos minyak, maka adalah lebih jimat untuk membeli beras di pasaran B. Maka kita wajar memandu ke pasaran B. Oleh itu, model matematik tersebut dapat menangani masalah berkenaan. Okey. So, daripada model matematik yang dibina, penerokan lanjutan boleh dibuat. Iaitu yang pertama, jika semua pemboleh ubah dikekalkan, sejauh manakah jarak kedudukan pasaran B adalah optimum? Okey, optimum ni maksudnya yang paling terbaik lah. Semua pemboleh ubah yang tadi ada tu semua dikekalkan. So, dia ada bagi kat sini. So, hal ini bermakna jika jarak di antara dua pasaran itu adalah kurang daripada 16.6 km, maka adalah wajar memandu ke pasaran B untuk membeli beras. Okey, nampak Optimum ni kata bermaksud kedudukan yang terbaik atau paling menguntungkan. Yang kedua, berapakah harga sekapit beras 10 kg yang maksimum di pasar B sehingga mempengaruhi seorang memandu ke pasar B untuk membeli beras. Okey, tadi kita kata 2 kampit. Maksudnya kalau beli 2 kampit dia berbaloi untuk pergi ke pasar B. So nak tahu berapakah yang maksimum. Okey, dia boleh beli kat B. Okey, so dia gunakan formula ni. Awak boleh tengok sini. Okey, nanti awak tengok sendiri. So, awak akan tengok. Okey, harga beras tu lebih kecil daripada RM25.24. Harga beras untuk pasar B lah. So, hal ini bermakna selagi harga sekampit beras 10 kg di pasar B adalah kurang daripada RM25.24, perjalanan yang diambil adalah berbaloi. Okey, ni maksudnya sebenarnya apa yang awak kira ni, sebab kadang harga pasar raya ni berubah-ubah. Okey, awak pergi hari ni ada promosi, awak pergi minggu depan dah tak ada, macam contoh Giant lah. So, sebelum awak pergi, jangan kata mengandaikan setiap kali bila dah sekali awak kira so sentiasa berbaloi. Tidak. Okey, asalnya awak kena pegang pula daripada pemodelan yang tadi, yang awal tu tadi. Okey, awak kena guna yang ini untuk tahu okey, berapakah harga beras tu, maksimum harga beras di pasar B, maka awak akan berbaloi untuk pergi ke sana. So, awak akan kira ini. Kalau dia dah jadi RM26 atau cukup RM25.30 so dah tak berbaloi. Okey, maksudnya dia hanya boleh sampai dalam RM25.24, so berbaloi lagi untuk awak pergi ke sana nak beli. Kalau tidak, tak perlu. Okey, beli saja yang di pasar terdekat. So, jadi melalui model matematik di atas, kita bukan sahaja dapat menjawab sama ada tindakan yang diambil adalah terbaik untuk situasi yang diberi, malah membolehkan kita menentukan faktor-faktor lain yang menyokong atau menyangka keputusan untuk memandu pada jarak yang lebih jauh untuk membeli beras. Okey, so akhir sekali kena ada refleksi tentang model dan soalan yang boleh timbul adalah seperti berikut. Okey. Refleksi seperti ini memberikan kita memikirkan keperluan memunyikan sesuatu model matematik. So, bila ada refleksi macam ni, itu yang tadi dekat proses yang ini. Okey, daripada masa memunyikan ni, kalau dia tak okey, dia akan ulang balik semula ke sini. Kalau dia dah okey, dia akan terus pergi melaporkan dapatan. Okey, so refleksinya pertama ada macam-macam lah. Pertama, adakah jawapan yang benar negatif boleh diperolehi? Adakah andaian kita relevan dan boleh dipertahankan? Adakah model ini mengikut andaian yang dibuat? Adakah terdapat andaian lain yang perlu dibuat? Okey, bagaimana jika andaian kita tidak betul? Bagaimana hal ini memberi impak kepada jawapan? Bagaimana jika senario yang diberi berubah sedikit? Adakah keputusan yang diambil berubah banyak atau sedikit? Okey, maksudnya persoalan yang ada di sini akan menyebabkan awak akan buat keputusan sama ada awak nak ulang semula, okey, atau awak dah boleh melaporkan dapatan. Seandainya apa-apa yang ditanya, yang awak ada persoalan dalam refleksi ni, semuanya kata awak dapat selesaikan. Maksudnya, adakah andaian kita relevan dan boleh dipertahankan? Boleh, ya, awak kata. Adakah model ini mengikut andaian yang dibuat? Adakah terdapat andaian yang berbuat? Awak akan kata model tu betul mengikut andaian yang dibuat dan dia tidak perlu buat andaian lain. Okey, so awak boleh terus proceed kepada melaporkan dapatan. Okey, jelas? Okey, lepas itu baru kita memunikan model matematik. Andaian yang dibuat tentang lokasi rumah, pasaran A dan pasaran B yang berada pada suatu garis lurus perlu dikaji semula. Jika lokasi ketiga tempat ini tidak terletak di atas satu garis lurus, bagaimana hal ini memberi impak kepada model kita? Jika andaian baru dibuat, maka model perlu diubah untuk menggambarkan perubahan ini. Okey, macam untuk yang kes ni tadi, dia perlu cuba untuk
model lain pula dulu untuk pastikan mana yang terbaik. Sebab yang tadi andaiannya dia mengandaikan satu garis lurus. Dalam satu laluan yang sama. Tapi sedangkan dia boleh jadi mungkin pasal A itu kat tempat lain, pasal B itu tempat lain. So jadi dia punya nilai tu juga akan menjadi berbeza. Jadi dia perlu buat model yang baru untuk menggambarkan perubahan ini. Dan akhir sekali, melaporkan dapatan. Dia gunakan simbol dan rajah semasa melaporkan dapatan jika perlu. Simbol dan rajah yang digunakan akan menggambarkan keseluruhan proses pemodelan sehingga mencapai dapatan yang dikehendaki. Setiap model mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Yang penting, model ini dapat mengenali kekuatan dan kelemahan itu dalam laporannya. Sebagai contoh, nilai bagi masa yang dibutuhkan oleh seseorang adalah sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam model ini. Adakah memandu taman 12 km untuk jumlah perlimbatan sebanyak RM2.50 berbaloi bagi seseorang? Mengikut model ini, penjimatan 5 sen dianggap berbaloi. Ini antara yang tadi pun saya ada fikirlah. Awak sanggup ke hanya nak buang masa untuk pergi beli semata-mata nak dapatkan penjimatan hanya beberapa ringgit sahaja, sedangkan masa awak akan terbuang untuk pergi dan balik. Yang kedua, impak kepada alam sekitar tidak dipertimbangkan dalam model ini. Adakah dengan memandu tambahan jarak 12 km untuk perkhidmatan sebanyak RM2.50 itu mesra alam sekitar? Model ini tidak mempertimbangkan usaha ke arah kelestarian alam sekitar seperti usaha mengurangkan pengeluaran karbon dioksida. So, kita telah melihat cara proses pemodelan matematik dilakukan dengan menggunakan satu contoh di atas. So, perlu ditegaskan bahawa kita tidak boleh menggunakan contoh ini sebagai satu template penyelesaian kepada masalah yang lain. Maksudnya dia yang ini hanya khusus untuk masalah tertentu saja. Masalah yang ini tadilah untuk pembelian beras. Dalam misalnya masalah melalui pembelian matematik, setiap individu atau kumpulan mempunyai idea, kemahiran dan persepsi yang berbeza. Soalan terbuka seperti ini berkemungkinan menjana model matematik yang berbeza sama sekali tetapi masih sah dengan menghasilkan jawapan yang berlainan. Okey.